Pertama, dari segi kekukuhan dan matlamat serta apa yang dibuat oleh PMB itu sendiri. Ya. Dan juga Security Commission itu, kedudukan dia, peranan dia, dan ahli fatwa, Jawatankuasa Fatwa ini, peranan dan kedudukan dia adalah berbeza. Masing-masing dengan fungsinya. Dengan sebab itu, kita adalah sebagai yang diberi otoriti oleh Majlis Raja supaya mempertimbangkan sesuatu isu itu di peringkat nasional. Seperti ekonomi ke, masyarakat ke, dan lain-lain lagi. Dengan sebab itu, kita membuat pandangan ini bukan hanya berdasarkan apa yang disebutkan oleh Security Commission tadi. Kita melihat lebih jauh lagi. Lebih kepada masyarakat Islam itu bagaimana. Ekonominya, kedudukannya dan sebagainya. Percampuran yang ada dalam bisnes atau perniagaan yang dibuat oleh ASB, SN itu macam mana. Satu lagi yang sangat penting kita lihat, saya dipahamkan oleh PMB, dia tidak sehingga sekarang ini tidak pernah lagi meminta Security Commission menilai dia. Tidak pernah. Tidak pernah lagi. Dan apa yang dia buat ialah oleh kerana isu dia lebih besar. Dan dia pergi kepada satu otoriti yang pada anggapan mereka adalah mewakili negara, iaitu Jawatankuasa Muzakarah Fatwa. Dan Jawatankuasa Muzakarah Fatwa ini bukanlah terdiri hanya daripada 14 mufti. Tetapi kita mesti faham ada 24 orang di dalam itu. 24 ini, 14 mufti. 8 yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, ahli-ahli pakar dalam bidang masing-masing, termasuk Prof. Ashraf. Termasuk beberapa orang yang mereka ini duduk dalam Security Commission. Yang mereka ini duduk dalam Bank Negara dan sebagainya. Dan di samping itu, kita ada penasihat undang-undang. Dan saya sendiri sebagai hanya mempengusikanlah. Saya bukan bidang saya sangat. Tetapi kita berasa bertanggungjawab untuk memastikan apa yang disebutkan oleh yang berbahagia Dato' Abdul Halim Ismail tadi. Apakah suatu institusi yang sudah macam ini? Kita nak nafikan begitu saja? Apakah yang akan berlaku mudaratnya lebih besar ke lebih kecil kepada masyarakat Islam? Kepada negara? Kepada perkembangan ekonomi dan sebagainya? Kalau kita lihat di sekarang pun, kalau kita nak baca kekuatan ekonomi umat Islam ini atau Bumi Putera ini tak banyak. Kita katakan PMB, SBSN, dan kita ada katakan lagi satu tabung haji. Kita ada lagi Felda atau sebagainya. Ini tidak lagi sampai pun kepada 30% pencapaian umat Islam atau Bumi Putera. Jadi kalau kita sebagai walil amri, pemerintah, maka kita penting menjaga. Bukan hanya menjaga dari segi halal dan haram itu saja. Itu perkara penting dari segi Islamnya. Tetapi kita juga menjaga perkara-perkara yang melibatkan masa depan umat Islam. Yang melibatkan kedudukan umat Islam. Yang melibatkan maruah umat Islam. Maka dengan sebab itu, ahli Jawatankuasa Fatwa, setelah kita berbincang dengan semua pihak, setelah kita buat kajian, setelah kita berpuas hati, dan kita setiap 6 bulan, 4 bulan, kita baru minggu lepas kita ada perbincangan dengan panel syariah, dengan PMB, dengan Security Commission. Apa progres yang dibuat dalam nak mencapai syariah itu? Kita dapati, saya dapati sangat berpuas hati. Di mana kalau dulu misalnya sebelum masa fatwa dibuat hanya 60% saja pelaburan itu di dalam syariah. Sekarang ini sudah naik kepada 70%. Dan yang lain itu masih tidak patuh syariah, tetapi bukan dalam syarikat yang qat'inya haram. PMB ataupun Amanah Saham Nasional atau ASB tidak pernah melabur dan sama sekali tidak dipahamkan kepada kita, diyakinkan kepada kita terlibat dengan perkara-perkara yang besar. Judi, arak, pelacuran dan sebagainya, tidak. Dan kalau ada pun iaitu syarikat-syarikat yang masih tidak mendapat, bukan dia lagi tak patuh syariat, tak mendapat. Seperti airport. Pengurusan airport. Kita ada ASB ada melabur di situ. Dan seperti syarikat-syarikat yang masih tidak mendapat syariah. Saya bersetuju dengan pandangan Prof. Ashraf tadi. Bahawa yang tidak dapat ini bukan berarti dia tidak syariah lagi. Yang dapat itu ialah syariah lah. Tapi yang tak dapat ini belum lagi. Sebab itu Security Commission tidak mengeluarkan ini syariah dan ini tak syariah. Tak ada. Dia tak mengeluarkan. Dengan sebab itu kepada orang ramai, pahamilah perkara ini selalu menyeluruh. Dan kita lihat
jangan mendengar pandangan-pandangan yang saya rasa dilihat dari satu perspektif saja. Ya. Anggaplah pandangan kita ini bertanggungjawab. Ya. Kita selalu melihat pandangan yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat Islam. Bukan kepada individu, bukan kepada institusi, bukan kepada pihak tertentu. Tetapi kita bertanggungjawab pada keseluruhan. Saya yakin apa yang dibuat oleh Majlis Fatwa itu, termasuk semuanya dalam perkara ijtihad. Betul. Dan kita harap kalau kita betul dapat 2 pahala. Kalau pun tak betul, insya-Allah dapat satu pahala. Bukanlah kita berani sangat, tidak. Betul. Tetapi kita minta berdoa serta dengan Tuhan supaya apa yang kita buat itu menepati kehendak yang disyariatkan oleh Islam dalam harta dan sebagainya.